Jom kita bawa Tuan Syekh jalan jauh sikit. Kita bawa Tuan Syekh pergi sana insya-Allah. Jom. Kita tengok khutbah terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom tuan-tuan, insya-Allah. Maju. Kami dari tepi. Nampak sikit. Itu kita punya logo kami kita sudah baginda Rasulullah SAW. Sebagai yang kita pegang di sini adalah khutbah terakhir baginda Rasulullah SAW. Itu ladang alamat Husain tu di sana. Rosak ni. Saat akhir ni kita nak jaga lah. Di sana tu tempat rumah kita. Okay. Sini tempat kuda-kudanya menetap. Di sana tu rumah yang bertiga. Rumah hitam, rumah kosong. Dan kita ada balai rum, garasi tu. Dan di belakang tu ada tempat memanah berkuda. Okay, jom kita turun, kita tengok semua. Mana dekat sini? Ladang tu mana bakar? Wah, pusing sini ladang. Berapi. Batu. Ladam dia. Besi. Cara aja lah. Itu aku rasa cara aja. Pusing. Orang nak buka Negeri Sembilan, buka Syekh Menanti. Di belakang sana ada istana lama, istana Syekh Menanti, tapak istana lama. Jadi kita orang pun tak tahu kenapa kita orang wujudkan tempat ni berdekatan dengan masjid semua kan. Sebenarnya memang dah tertulis dah bahawa mungkin saya orang yang kena bawa benda yang datuk nenek moyang saya bawa. Datuk nenek moyang saya dulu guru kepada istana di sini. Keturunan dia nenek saya atuk mak grandfather yang ajar agama. Saya punya nak menidakkan benda tu. Sampai hari ni Allah hantar juga dua putera yang Tuan Besar Negeri Sembilan ni datang belajar mana dan berkuda di sini juga. Jadi kita kata, okey, kenapa terpaksa juga menjadi guru. Tapi dah masukkan kuda ni kena masuk agama. Kalau masuk kuda saja dia akan jadi riak wujud takbur. Kalau dah masukkan agama, masukkan rohani, dia akan jadi lebih merendah diri, lebih ingat kan. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya bila orang atas kuda dia akan dengar cakap kita. Anak-anak kita bila kita didik letak dia atas kuda, dia dah takut, dia dah apa, dia dah ready untuk dengar cakap kita. Jadi bila duduk kat atas tu, bagi dah tahu, dengar cakap ibu, dengar cakap ayah, baik. Lepas tu jadi anak yang soleh. Baik. Lepas tu macam mana nak bagi kuda ni berjalan? Bagi dia guru yang benda lain, bagi apa yang kita nak dulu. Dia kata boleh tak dengar cakap ayah lepas ni? Boleh. Okey, baru kita ajar macam nak gerakkan kuda. Nak buat macam mana kan? Okey, kita deal dengan dia dulu. Ini trik dia. Sebab apa? Bila kita belajar berkuda ni, saya nak beritahu semua organ badan kita ni tengah diperbetulkan sekarang. Sebab pergerakan kuda itu dia lembut dan dia akan sentuh semua soft neuro tissue, semua dia akan tilik terus. Kuda untuk menakutkan musuh Allah dan musuhmu dan yang kau tak tahu. Ya. Allah mengetahui. Ya, itu. Masuk saraf-saraf kita semua kan. Allah. Betul saraf-saraf kita semua bermasalah. Lepas tu kaki ni, kita kalau kaki ni naik kuda ni kan, kita ni tekan sikit, lepas tu kita letak je ke bawah. Ni letak ke bawah. Lepas ke bawah baru kita santai. Baru kita relax. Kalau kita macam tu kita akan letih. Kan stiff sikit.
Jadi fabi ayyi ala rabbikuma. Tukaziban. Now, Syekh. Syekh duduk kat atas. Bagi satu kata-kata semangat bagi kami untuk meneruskan perjuangan ini. Baru ada terasa balik kan macam mana nenek moyang you dulu memanah dan berkuda dan dia bagi tausiah orang atas kuda. Syekh kena jadi orang macam tu, Syekh. Datang ladang nanti kita kumpulkan, Syekh cakap atas kuda je. Walaupun bunyi dia main-main, tetapi itulah sebenarnya kita nak rasa macam mana zaman perang dulu Umar bercakap atas kuda untuk tentera-tentera dekat bawah. Silakan Syekh, kita orang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala yang menjadikan kita hamba-hamba-Nya. Semoga Allah Taala tetapkan iman kita. Amin. Semoga setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam akan janji daripada Allah Taala dan pasti akan berlaku, pasti akan berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat sesuatu apa sia-sia pun. Allah dah beri kepada bangsa Melayu kita kemuliaan. Allah beri pada bangsa Melayu kita. Bukan kita cari, orang Melayu kita tak tahu. Dia datangkan kepada kita bermacam-macam kemuliaan. Kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala sejak awal zaman. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik pemberian. Iman, syariat, akhlak, sumber, susur galur, adab, sopan, bumi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari awal zaman Allah telah beri pada kita dan Allah Ta'ala tidak akan tarik. Maka orang Melayu perlulah jaga perkara ini sampai ke akhir zaman. Sebagaimana atuk moyang kita sudah mainkan peranan pada awal zaman, kita harus meneruskan sampai ke akhir zaman. Sampai ke akhir zaman kita diberi Allah Ta'ala perkara macam-macam istimewa di awal zaman untuk kita yang gunakan sekarang ini untuk menghadapi perkara-perkara akhir zaman. Maka kita kena hargai apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita kena teruskan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita tak boleh rasa takut, tak boleh kita kena forward. Move on, terus. Kita move on dengan takut ke? Move on dengan gentar ke? Move on dengan cemas ke? Move on dengan harap dan penuh yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Move on dengan brave, move on dengan kesediaan, move on dengan whatever happen for you ya Allah, for you Allah. Move on, you have to move on dengan langkah-langkah yang diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian insyaallah Allah berikan kita rahmat. Amin. Di alam Mursyid ini tiada ketakutan, tiada hasad dengki, tiada kebencian. Yang ada di alam Mursyid ini hanyalah keberanian dan kasih sayang. Selamat datang ke alam Mursyid. InsyaAllah jom kita bawa saya itu jalan lagi. Teruskan kita ke rumah lama nanti. Okay tuan-tuan, di sebelah kiri tuan-tuan, di sebelah kiri Syekh kita ni adalah masjid. Masjid, boleh jalan ni? Masjid lama, masjid usul kita dekat sini. Buat masjid. Assalamualaikum Abu Bakar. Okey, mari sini duduk tepi tu, kenalkan diri. Sekian, saya berhenti aja. Okey. Kenalkan diri dekat tepi tu. InsyaAllah dengan kuat dan penuh semangat. Anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Bau, umur saya 8 tahun. Nama saya Abu Zaki, umur saya 50. Saya akan ajak puan dan tuan memanah dan berkuda. Ayah kata, dalam masa ini tiada ketakutan, tiada rasa dengki, tiada kebencian. Yang ada dalam masa ini hanya kebenaran dan kasih sayang. Selamat datang ke alam Mursyid. Ya, takbir. Allahu Akbar. Jadi daripada kecil kita latih. Tapi dia hafal. Nanti dia dah besar sikit dia tahulah apa dia baca ni. Air terjun yang dalam ikan ni. Dalam situ aku tak ada pantang. Dari kecil kami sudah semangat berani. Kalau betul beranian dia dapat kita bentuk dengan mudah. Bayi, kaki belakang bayi. Kolam ni nama dia kolam Infinity nama dia. Kolam ni kalau tak betul-betul kita belajar dia akan jadi banyak sebenarnya dalam kolam ni lambang itu lambang Infinity. Sebab dia orang kena tangkap ikan kat dalam ni. Tangkap ikan sembilan ramai. Kalau dia guna kepala dia akan bertangkap ikan. Tanpa guna sebarang peralatan lah. Hanya dengan apa yang ada.
Yang kalau dia tak pandai, dia tak dapat tangkap seekor ikan. Sebab kita manusia digunakan akal. Hari ini, kebanyakan orang gagal berakal. Dia banyak kesilan dalam tu. Ya. Bila kita orang buat, kita letak ikan semilang sekat 200-300 ekor, kita tak dalam. Kalau dia guna akal, dia akan dapat naik 200-300 ekor. Kalau dia tak guna akal dia tak dapat naik seekor pun. Tapi banyak yang gagal. Banyak yang tak ada akal. Banyak yang tak dapat berfikir dengan baik. Kerana apa? Kerana bila sampai tiba masanya tu kan, tuan-tuan, kita kena berfikir dengan baik. Mampukah kita berfikir dalam pressure? Mampukah kita berfikir dalam keadaan lapar? Mampukah kita berfikir dalam keadaan orang lain menekan? Yang kita dapat tengok dekat situ macam mana. Situasinya macam tu lah. Okay, ni dengar ni kencing kuda, tengok. Tadi tu kencing kuda kan? Saya nak cerita. Kencing kuda, tahi kuda, semua yang datang daripada kuda ni, bulu-bulu kuda, apa semua yang datang daripada kuda ni akan jadi timbangan di neraca mizan kelak bagi mereka yang memiliki. Air kencing kuda tadi tu akan jadi kasturi yang paling wangi, yang orang lain tak ada. Kita je yang ada. Masya Allah. Dia punya bau dia kuat, bau dia wangi. Itu orang-orang pemilik kuda saja yang ada. Dan setiap helai bulu, setiap helai, semua yang kuku ke apa semua ni, ini jadi timbangan di neraca mizan kelak. Untuk memberatkan timbangan kita. Lepas tu nak beritahu juga, kuda ni kan, apabila terlepas talinya ni kan, dia menyeret, dia makan rumput ni kan. Bagi dia makan rumput je. Tengok dia makan rumput. Dia makan rumput. Selagi ada rumput di situ, selagi hidup rumput itu, ini semua ni rumput yang ada ni, ini semua ni pahala untuk kita. Dia pergi terlepas ke sungai, dia minum air sungai. Air sungai tu mengalir kan. Selagi mengalir air sungai itu semua pahala untuk kita. Besar pahala tu kuda ni. Kalau orang tahu, ya Allah, mesti nak beli kuda ni. Terlepas, tali ni merewai. Tali ni merewai. Mana yang kena dengan tali kuda tu semua pahala. Allah catat pahala. Jadi ini bukan cakap-cakap kosong, tuan-tuan. Ini ada hadis. Hadis ini bersanad. Hadis ini sahih. Ni mana sahabat saya, dia ada dekat sini. Ustaz Nazif, betul tak betul apa yang saya katakan ni? Memang daripada Syekh Sufyan Nur Marbu Al-Banjari Al-Makki. Betul-betul. Kita check balik ni macam tak ya. Saya ambil gambar dulu. Kita hantar kepada Syekh Sufyan Nur ni. Al-Banjari Al-Makki. Kuda ni apa buat, dia punya buat apa pun, kita jangan cepat melata. Relax. Tengok saya relax kan. Dia bunyi ke dia apa, relax. Kita duduk atas kuda, kuda buat apa pun kita kena tahan, relax. Itu sebab saya tunjukkan kolam infinity ni. Kalau kita tak relax, kita tak dapat berfikir dengan macam. InsyaAllah tuan-tuan Okay, ini rumah ni 280 tahun usia dia. Rumah ni 280 tahun. Rumah Asal ni, lokasi dia di sini ke? ya tuan, Asal pun lokasi dia di sini juga? tak di tempat lain. Di bawah atas rumah ni. Rumah ni kalau tidak dia biarkan roboh macam tu je. Jadi kita tanam macam tu. Okay, ni ada tiang gantung. 280 tahun usia rumah ni. Yang tuan ambil tu kan. Rumah dia 280 tahun. Dia tu ada tiang gantung. Tiang gantung ni hanya untuk orang-orang besar istana saja. Maksud yang gantung tu apa? Tu nampak ni tuan. Dia ada para. Nampak tak dekat bucu atap tu, dekat pintu tu ada satu benda yang bulat dia tergantung. Itu namanya tiang gantung, dia tergantung dekat situ. Tiang gantung ni kalau orang tu tak kalau tiang gantung tu dia tak ada apa kata orang tu? Dia tidak ada ni apa betul? Ayat Ni kot yang ada macam tu. Tiang gantung ni kalau orang ni tak ada kena-mengena dengan keluarga raja, tapi dia ada benda tu. Kalau raja datang tengok kan, dia tak suka, dia kata ni tak betul orang ni, terbalikkan dia kata. Terbalikkan rumah ni. Memang kena buka balik kena buka daripada sampai dia kena buka balik. Dan tunduk bumi tu. Ni ada macam kayu tu ke? Ini orang yang besar-besar ada kaitan dengan tadi. Yang ini kenapa raja cakap macam tu? Kita dengar sekali macam bunyi macam zalim kan. Tapi sebenarnya tak zalim tuan-tuan. Kita tak nak orang menipu orang lain lah. Dulu-dulu sekarang kita ada conman kan. Dia kata kita ada kerabat lah, itulah apa semua kan. Dia zaman dulu pun sama kan. Kalau ada orang buat macam tu, dia ada kiri, dia ada tipu kan. Jadi dia tak nak, raja tak nak. Dia ni tak ada kena-mengena aku. Kalau dia ada buat macam ni, balik. Jadi dia ni tempat rujuk rakyat masyarakat Melayu zaman dulu. Orang yang ada macam tu pemimpin besar dalam masyarakat. Yang ini peniaga.
Kalau kita tengok rumah ni tu dekat pintu tangga nak naik tu, dia satu papan je. Dia tak bagi pun masuk. Yang sana boleh akses terus, yang ni tak ada akses ni. Ada pelantar sini, ni orang berniaga lah kat sini. Orang datang berdagang, dia datang buka, dia tak bawa masuk dalam rumah. Yang keduanya, yang itu, ketiganya tu rumah tu untuk ilmuwan. Guru-guru akan duduk dekat tempat yang tinggi tu. Nampak tak ada punya lantai depan tu? Ada tinggi separuh kan? Tu untuk guru-guru duduk di situ mengajar. Macam itulah cerita dia. Dekat sana tu rumah penghulu. Orang-orang datang bertandang apa semua itu boleh bercerita dekat situ lah insyaAllah. Rumah ni boleh dikombainkan, boleh digabung-gabungkan. Tepi boleh digabung macam tu. Belakang boleh di-extend, tepi boleh di-extend, semua boleh extend. InsyaAllah, kita terus. Jadi dulu kenapa kita buat dekat dengan tempat masjid ni? Sebab kita nak imarahkan masjid kita. Bila orang solat, kita nak tiba waktu solat, orang boleh solat. Jadi kita buatlah masjid aktiviti bersekitar masjid. Jadi itu yang kita buat dekat sini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ini rumah, tempat ni selalu tempat jadi tempat memanah lah. Untuk mereka bersama kita hasilkan rasa dengan perempuan dengan memanah. Apa rasanya Syekh? Tangan letak kat apa? Tangan letak kat apa? Relax. Balance. Kalau saya letak kat saddle, saya tak dapat nak belajar balance. Sekarang ni saya akan belajar balance. InsyaAllah Syekh. Nak tanya. Itu dalam guni tu apa? Dalam guni tu ada apa? Bedak. Basah bukan dia? Tidak. Sayang lah. Tapi kambing boleh makan ni. Kena kepala tu Haji. Ini yang saya cakap tu, tak pandai. Pembukaan bawah ni leka. Tengok mana nak pergi. Tapi nasib baik orang yang duduk atas tu nampak kan. Pelik. Tengok mana nak pergi. Bawah. Ulang-ulang nak beli aja. Tak apa awak jangan tak apa. Kita tak marah awak. Tak apa. Dia baru datang hari ni. Tutup mata. Dia kata dia nak khidmat. Hari ni dah kena bawa masyarakat. Okay, keluarkan kaki dulu. Keluarkan kaki dulu, tenang, jangan turun dulu. Relax dulu, keluarkan kaki dulu. Turun motor baru keluarkan. Tenang, relax. Nah. Okey Tuan Syekh, satu amalan yang paling baik. Alhamdulillah. Kepala boleh. Kepala. Boleh. Pusat kepala. Yang warna putih. Ambil ke belakang. Ambil Syekh. Masya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih banyak tuan-tuan ya. Terima kasih. Dah bilang dia dah. Ya. Nanti nak terbalik dari saya. Kan. Apa yang dia simpan terang ni pun dia on ni. Kan. Dia kuda ni, Tuan Syekh, dia samik nak waktu. Bawa lah pergi mana pun, dia pergi. Dia tak degil macam unta degil kan? Ada unta degil sebab dia unta daripada api. Unta dibuat daripada api. Dan lepas tu untuk kuda ni daripada angin selatan. Sifat-sifat kuda ni tak terlalu pandai sekali. Tunggang ni dengan tunggang gajah sama ke? Lain. Kuda ni dia akan melatih kita untuk tangkas, lebih kuat, lebih berkredibiliti. Kalau kita tak ada karang, kalau kita tak ada ketegasan, kalau kita tak ada kepimpinan, dia akan pijak kita balik. Jadi bila kita datang itu aura yang kita nak kena bagi masa dia tu, the feel and the thoughts that we should have in our mind is that I'm your leader, I'm your khalifah. Allah. Tentu dia cakap. Jadi orang tak tahu macam mana nak jadi hamba, orang tahu macam mana nak jadi hamba kan. Sebab dah lama kita jadi hamba 500 tahun kan. Tapi tak ramai orang tahu macam mana nak jadi khalifah. Nak jadi khalifah kena berkuda balik.
Ambil khalifah. Cakap macam tu. Kalau jiwa dia boleh kontrol kuda, jiwa tu juga akan kontrol orang. Exactly. Dia latih jiwa kontrol tu pada kuda ya. Saya punya teori apa salah. Tapi saya rasa inilah kebenarannya. Kebanyakan hari ini kerosakan yang berlaku adalah apabila seorang lelaki tidak dapat menundukkan isteri. Kegagalan untuk beraksi ranjang menjadikan sebab kenapa wanita tidak hormat dia. Dan ini membawa kepada banyak kebejatan. Jadi orang lelaki sekarang ni keseruannya semua kena berkuda. Berkuda tanpa pelana. Bapak yang duduk orang tu kosok. Urat ni semua ni kalau ada peluh semua akan naik. Kejantanan kita tu akan kembali. Abang kita gagah. Lelaki hari ni kenapa banyak hilang confident. Tak mampu puas isteri. Isteri makan luar. Isteri makan luar, bukan suami makan luar. Isteri makan luar. Jadi ini tuan-tuan, ini kita kena ajak orang-orang tu kembali. Kenapa hari ini banyak ketakutan yang berlaku ni? Isteri tak takut pada suami. Kerana suami gagal untuk menunaikan apa yang sepatutnya. Kerana suami tidak berkuda. Suami kena berkuda. Perempuan boleh berkuda tak? Perempuan boleh. Tapi hati-hati. Mungkin dia akan mencintai kuda lebih daripada suami. Naik tu, dia ada kitab, dalam kitab dia boleh inzal naik kuda. Ini saya cakap dalam negara. Dalam kitab memang ada tulis. Even lelaki pun kalau kita naik, kita tak pakai apa-apa, kita letak kat atas tu. Oh, kalau kau ada gosok bawah tu gosok. Boleh inzal. Ada dia tulis sampai macam tu jadi detail. Sebenarnya ada sebab bab puasa. Bab puasa. Benar ya Allah. Benar. Bab puasa betul. Ini memang itulah dia. Betul lah tu Syekh. Betul. Bab puasa. Betul. Jangan menunggang kuda. Sebab ni ada dalam kita. Kita apa tu Syekh? Sembilan tadi. Ya. Yalah. Banyak lagi dia kencing ni. Ya. Sejuk kot barangkali. InsyaAllah Syekh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak jumpa lagi. Terima kasih. Allah besar sekali hati kami. Semua kawan-kawan semua. Gembira banyak-banyak. Teori saya itu sekadar teori je Syekh. Bukannya sekadar teori je. Bukan tak boleh sembarang orang. Kalau orang takat bela kucing mana boleh kasih dia di kuda ya. Saya takut. Saya duduk sini sikit Syekh. Saya risau sekali Syekh adalah apabila orang katakan binatang kesayangan baginda Rasulullah SAW adalah kucing. Jadi bila manusia, orang Melayu terutama saya merasakan bahawa binatang kesayangan Nabi itu adalah kucing, sifat dan sikap diri diorang sebiji macam kucing. Lembut, menyesing-nyesing, tak ada apa. Orang pegang kucing ni memang tak ada kegagahan. Lelaki yang pegang kucing waktu tangkap gambar 60% kan takkan dapat, orang perempuan takkan suka. Ini memang kajian sains. Tapi kalau lelaki naik kuda, perempuan lagi. Ini lambang kegagahan, lambang lelaki sejati, kejantanan sejati lah. Lelaki pegang kucing dia perempuan translate sebagai lembut. Tak manly lah. Tak macho. Kita kena bagi syariat, bagi siar sikit, base sikit, bagi base sikit. Pandang koboi semua macho Mana ada cowboy bela kucing? Cowboy bela kucing, pistol kat tepi bela kucing kan. Siapa bunyikan telefon? Sebelum kita beredar, kita minta saya baca doa sikit boleh untuk memberkati ladang kita. Itu pun dengan hujan ni best ni. Patutlah Rasulullah ajar sahabat Nabi tu tak takulah ajar tauhid pula. Sebab senang nak masuk. Sayyidina Abdullah bin Abbas Paling senang nak masuk kat situ. ajar tauhid pula. Sebab malaikat mendoakan. Kalau dia kata ini apa ya gulam ini u'allimka kalimat. Hadis atas kuda. Itulah abang cakap yang tu. Teringat Baru habis budak tunggang kuda. Saya lepas ni saya nak naik dengan budak atas kuda, saya nak bagi dia isi. Bagi naik atas kuda isi. Betul lah dia naik Buat atas dia kuda. naik walaupun 3 round, macam-macam boleh isi. Dia naik atas kuda dia boleh tangkap semua. Sebab masa tu dah bukan dalam kawalan dia. Jadi otak dia bersedia untuk menerima apa saja lah. Kadang saya baca hadis tu kita terfikir kenapa Rasulullah ajar budak kecil umur dalam 8 sampai 10 tahun tapi ajar tauhid. Tauhid. Itu first thing. Masuk atas kuda. Saya ajar anak-anak saya tauhid atas kuda.
Tapi saya tak tahu cerita Rasulullah SAW yang ajar anak-anak atas kuda. Sebab saya dapati anak saya lebih mendengar bila duduk atas kuda. Saya duduk tengok kan, kau lebih mendengar, lebih taat pada aku atas kuda ni. Lepas tu dia nak naik atas kuda. Kita tanya dia, kau nak naik kuda? Nak naik kuda. Okay, dia nak. Dia dah ready nak dengar arahan kita. Hadis tu apa? Jadi cakap apa, Allah, dengar. jaga kamu. Ihfazillah yahfazka. Sayyidina Abdullah bin Abbas. InsyaAllah. Ni kita duduk lama lagi di sini. Tidur sini insyaAllah di rumah 280 tahun saya sediakan. Saya sebelum saya balik kan, minta doa sikit dia untuk ada. Doa untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين آمين وعافنا آمين 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 إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واحفظنا والحقنا والمسلمين آمين وقنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدنيا آمين اسقنا غيثا ورحمة ولا تجعلنا من القانطين آمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين آمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين آمين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والأمراض والحروب والشدة والفتن ما ظهر منها وما بطن وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العالمين